Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Panas lagi menggempakan sahabat-sahabat semua. Dusuki yang kalah saman fitnah ya terhadap Dr. Mujahid akhirnya dikatakan menghina mahkamah dan beliau bakal disaman oleh Dr. Mujahid yang menuntut beliau untuk menghentikan fitnah dan juga menuntut untuk membayar RM 1 juta sahabat-sahabat semua. Wang besar, wang besar. Apakah yang berlaku sebenarnya? Jadi menarik untuk saya kongsikan bersama dengan kita. Jadi apabila dikatakan Dusuki ini kalah saman, sebenarnya mahkamah memberikan arahan untuk tidak mengulangi lagi ataupun membuat ulasan berkaitan dengan fitnah, membuat fitnah berulang. Tapi apa yang berlaku adalah sebaliknya. Setiap kata-kata bekas ahli jawatan kuasa Dewan Ulama PAS Ahmad Dusuki selepas kalah dalam kes saman fitnah membabitkan isu lembaga tabung haji akan diteliti oleh peguam kerana dikuatiri mengandungi unsur fitnah, kata Dr. Mujahid. Naib Presiden Parti Amanah Negara Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawah berkata, beliau akan bertindak sedemikian dengan penuh amanah demi memelihara kemuliaan tabung haji. Menurut Mujahid, perkara itu susulan pendakwa dan juga penceramah bebas itu didakwa masih meneruskan saman fitnah berkaitan kes aset tabung haji dijual kepada bukan Islam, walaupun dua mahkamah iaitu Mahkamah Session dan Mahkamah Tinggi sudah memutuskan kes tersebut tidak berlaku. Dusuki yang tidak berpuas hati atas kekalahan itu terhadap keputusan dua mahkamah berkenaan sepatutnya didengar dan dihujakkan ke hadapan mahkamah, tetapi beliau gagal menggunakan ruang apabila menarik balik rayuannya pada 28 Ogos baru-baru ini. Jadi sahabat semua, apa yang berlaku sebenarnya? Dusuki sendiri yang menarik diri atau tarik atas kerelannya sendiri memilih untuk meneruskan fitnah atas tabung haji di pentas politik dan dalam media sosial. Kebanyakannya hujahnya telah pun didengari di bilik perbicaraan dan telah pun dijawab dan diperiksa balas ke semua jawapan oleh peguam beliau dan juga saya di hadapan hakim. Jadi tindak balas beliau meneruskan siri fitnahnya ke atas tabung haji dengan sentimen aset tabung haji dijual kepada bukan Islam menimbulkan keresahan orang ramai. Tabung haji adalah institusi mulia umat Islam yang menjadi bahan politik murahan beliau, walaupun dibuktikan di mahkamah bahwa fitnah beliau adalah tidak benar, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Jadi sahabat semua, disebabkan perkara ini, Naib Presiden Parti Amanah, ya Parti Amanah sebenarnya yaitu Dr. Mujahid Rawah. Kalau kita lihat keratan berita ini yang saya kongsikan kepada kita, Mujahid tuntut Dusuki henti fitnah dan juga bayar RM 1 juta. Terbaik ya. Jadi saya percaya ramai warganet, rakyat-rakyat di luar sana setuju sekiranya Dr. Mujahid ini meneruskan saman beliau. Sebab katanya kenyataan berunsur fitnah itu dikeluarkan ya susulan kekalahan Dusuki dalam saman fitnah terhadapnya sebelum ini. Jadi Dr. Mujahid berkata, saya juga mendapati kenyataan Dusuki apabila Dusuki mempunyai unsur-unsur penghinaan kepada mahkamah. Apabila Dusuki dilihat bukan sahaja mempertikaikan, malah memperlekehkan dan memutarbelitkan keputusan yang diberikan oleh Mahkamah Session Shah Alam dan Mahkamah Tinggi Shah Alam, kata Mujahid dalam satu kenyataan. Menurut Mujahid juga, peguamnya dari Tetuan Akram Hizri Azad dan Amir hari ini telah mengeluarkan notis tuntutan kepada Dusuki bagi memadamkan kenyataan-kenyataan berunsur fitnah dan mengelirukan tersebut dalam masa ataupun tempo 48 jam. Selain itu, Mujahid juga menuntut Dusuki berhenti memberikan kenyataan berunsur fitnah dan mengelirukan terhadapnya serta membayar ganti rugi berjumlah 1 juta ringgit. Peguam Carasa melalui satu notis bertarik 5 September 2023 telah menuntut Dusuki membayar keseluruhan kos yang diperintahkan oleh mahkamah sebelum ini berjumlah RM 23.000 dalam tempo 14 hari. Katanya lagi, sekiranya Dusuki gagal mematuhi tuntutan-tuntutan saya tidak teragak-agak akan teruskan dengan tindakan mahkamah terhadap Dusuki, termasuk prosiding menghina mahkamah, ujarnya. Ya, kalau kita lihat pada 29 Ogos yang lalu, sahabat semua, Mujahid memberitahu bahwa Ahmad Dusuki telah menarik balik proses mahkamah di Mahkamah Rayuan sebagai pengakuan pemimpin PAS berkenaan mengenai tiada aset tabung haji yang dijual kepada orang bukan Islam. Mujahid berkata Mahkamah Rayuan turut mengarahkan Ahmad Dusuki membayar kos semaya RM 5.000 kepadanya. Jadi jumlah kesemua adalah 23.000, sahabat-sahabat semua. Bagaimanapun sehari selepas pemimpin PAS itu berkenaan menyindir Mujahid dengan membangkitkan kekalahan bekas menteri itu di dalam pilihan raya umum ke-15 di Parlimen Parit Buntal baru-baru ini pada PRU yang
ke-14 ya. Itu dia. Jadi jelas sahabat semua, apa yang dilakukan oleh Dusuki yang tidak berpuas hati dengan kekalahannya, sebenarnya beliau yang menyaman, tapi beliau pula yang kalah seman sebenarnya. Jadi kita boleh lihat bahwa ya kenyataan-kenyataan yang dibuat dia semasa dalam siri Jeraja Ceramah Perikatan Nasional ini masih memainkan isu ini, sedangkan sebenarnya mahkamah telah pun mengarahkan ya supaya tidak lagi menimbulkan ataupun membuat kenyataan ya berkaitan dengan tabung haji ini, sahabat semua. Tetapi apa yang kita lihat daripada siri jelajah ceramah yang dibuat ya dan juga posting-posting di media sosial, Dusuki ini masih ya meneruskan siri posting-posting yang berunsur fitnah, ya masih lagi menegakkan benang yang basah ya, seperti mana samannya terhadap Dr. Mujahid kononnya ya, Dr. Mujahid menipu menjual aset tabung haji kepada bukan orang Islam. Tapi mahkamah sebenarnya sudah pun membuktikan bahwa apa yang dinyatakan oleh Dusuki semua itu adalah satu fitnah, adalah satu pembohongan. Tidak ada bukti yang menyatakan Dr. Mujahid Rawat semasa memegang menteri di Jabatan Hal Ehwal Agama, Jabatan Perdana Menteri sebelum ini, ya tidak ada pun penjualan aset tabung haji itu kepada orang bukan Islam. Jadi ini terbukti bahwa sekali lagi Dusuki menipu ya, dan apa yang berlaku, beliau menarik diri, menarik rayuan beliau kerana beliau tahu ya beliau akan tetap kalah kerana dua mahkamah telah pun menetapkan bahwa saman yang dilakukan oleh Dusuki itu tidak berasas kerana dibuktikan sendiri tidak ada aset yang dijual kepada orang Islam, orang bukan Islam. Jadi hari ini ya YB ataupun Senator Dr. Mujahid Rawat ya memberikan notis ya 48 jam kepada Dusuki ya untuk menarik balik ya, memohon maaf ya kepada satu posting ataupun ceramah-ceramah yang sedang dilakukannya, dan ini boleh dianggap sebagai satu penghinaan, menghina mahkamah kerana ingkar kepada arahan mahkamah untuk tidak mengulangi lagi ya fitnah berkaitan dengan tabung haji, tapi ke atas kedegilan kerana mereka merasakan mereka hebat, kebal dengan memakai popia, dengan jubah putih, dengan nama parti mereka, Parti Islam Se-Malaysia, mereka merasakan mereka kebal daripada fitnah, kebal daripada hukuman dan sebagainya. Sedangkan hakikatnya sahabat semua, mungkin mereka tidak ingat atau sedar atau tidak sedar, seperti mana yang dikatakan oleh Mufti Pulau Pinang bahwa fitnah itu adalah satu dosa besar. Adakah mereka tidak ingat perkara ini, atau mereka sengaja melupakan atau memekakkan telinga mereka demi untuk tujuan politik, demi untuk membina persepsi kononnya aset tabung haji itu masih beliau menegakkan benang yang basah, kononnya dijual kepada orang bukan Islam. Hakikatnya mahkamah telah membuktikan semua itu adalah satu fitnah semata-mata. Jadi sahabat semua, inilah ulama-ulama yang pada pandangan saya eloklah kita panggil sebagai ular mak, bukan ulama tapi ular mak. Setiap bibit kata yang keluar daripada mulut mereka penuh dengan kebencian, penuh dengan hasutan, fitnah. Ya, walaupun sudah kalah saman fitnah, tapi masih membuat fitnah-fitnah sedemikian rupa. Itu pandangan saya. Bagaimana pula dengan Anda, sahabat-sahabat di luar sana? Sekiranya Anda memberikan pandangan atau komen, Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Tapi ingat, komen dengan cara berhemah. Jangan menjadi seperti ular mak ini. Lebay-lebay, walaun-walauntit, geng sapu bersih apabila memberikan komen penuh dengan hasutan, kebencian, dan juga fitnah melampau. Sepertinya mereka tidak punya otak, mungkin karena otak mereka tertinggal di dasar Laut Cina Selatan. Jadi sampai di sini saja sahabat-sahabat semua. Jadi izinkan saya untuk mengundurkan diri, dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nepal Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.